Assalamualaikum, saya Nur Hasanah binti Fazil dari kelas DLS1A. Nombor matrik 10DLS21F1012 akan membentangkan Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Saya akan menerangkan pengenalan Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Ia merupakan Perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang juga dikenali sebagai Perjanjian London atau Perjanjian Anglo-Dutch. Perjanjian ini antara pihak British iaitu George Canning dengan pihak Belanda iaitu Charles WWYM. Perjanjian ini ditandatangani untuk mengatasi masalah antara Inggeris dan Belanda yang mana hubungan keduanya sentiasa dalam keadaan tegang. Di samping itu, adanya kepentingan-kepentingan mereka tersendiri. Akhir sekali, termeterainya penjajah tersebut. Ia merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah tanah Melayu dan juga Indonesia. Kesan yang dapat dihuraikan dari sudut terma-terma yang disepakati antara Inggeris dan Belanda 1824. Dari segi kewilayahan, yang pertama, Belanda mengiktirafkan kedudukan Inggeris di Singapura. Yang kedua, Belanda akan menyerahkan Melaka kepada pihak British. Dan sebagai balasannya, pihak British pula akan memberikan Bangkahulu kepada pihak Belanda. Yang ketiga, Belanda juga akan menyerahkan semua loji kepada India kepada British. Kesan dari segi perdagangan pula ialah yang pertama, kedua-dua pihak bersetuju membenarkan saudagar mereka menjalankan perniagaan di Kepulauan Timur India silang dengan hak masing-masing serta mengikut peraturan. Yang kedua, rakyat dari satu negeri mesti membayar cukai tidak lebih daripada bayaran yang dikenakan kepada rakyat dari negeri yang mempunyai pelabuhan. Yang ketiga, kedua-dua pihak mesti mengarahkan semua masyarakat menghormati kebebasan perdagangan. Yang keempat, penghapusan London di Laut Timur dan tidak membenarkan London melakukan jual beli barang. Yang kelima, British mengiktirafkan monopoli Belanda terhadap perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian. Saya dari kelas DLS1A. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 21F1016. So hari ini saya akan membentangkan 3 kesan terhadap masyarakat Melayu setelah perjanjian Inggeris dan Belanda 1824. Kesan yang pertama ialah pembahagian Kepulauan Melayu. Belanda ingin menguasai kawasan-kawasan meliputi Pulau Jawa atau dengan kata lain semua gugusan Kepulauan Melayu ke selatan Selat Singapura. Nombor 2 ialah British menguasai kawasan yang meliputi Singapura, Melaka dan daerah-daerah lain di tanah Melayu. 3. British dan Belanda dapat meluaskan pengaruh perdagangan tanpa gangguan daripada pihak lain. Yang kedua ialah perhubungan Inggeris-Belanda di timur. Hubungan mereka semakin tegang dan persaingan perdagangan terus menjadi sengit. Nombor 3 ialah perlalunan, iaitu Belanda tidak mematuhi sepenuhnya syarat berkenaan dengan penghapusan lanun di perairan Kepulauan Melayu. Tetapi Belanda hanya mengambil tindakan terhadap perairan di bawah pengaruhnya iaitu Kepulauan Hindia Timur, dan British terpaksa mengambil tindakan sendiri untuk menghapuskan perlalunan dan ini memakan masa dan menelan banyak perbelanjaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aini Iliana binti Fariza Hairi dari kelas DLS1A. Nombor matrik saya ialah 10DLS21F1008. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan yang berlaku terhadap Raja Melayu setelah termeterainya Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Kesan yang berlaku setelah perjanjian ini dilakukan ialah Kerajaan Johor berpecah kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah Johor dan Singapura yang diperintah oleh Sultan Husein diletakkan di bawah pengaruh British. Manakala bahagian yang kedua pula ialah Riau dan Lingga yang diperintah oleh Sultan Abdul Rahman diletakkan di bawah pengaruh Belanda.
Mari kita lihat akibat yang berlaku daripada perpecahan ini. Akibat yang pertama ialah Johor dan Singapura diletakkan di bawah pengaruh British pada Ogos 1824. Sultan dan Temenggung didesak menandatangani perjanjian bagi menyerahkan Singapura kepada British. Selain itu, Sultan juga dipaksa meninggalkan Johor dan berpindah ke Melaka. Seterusnya, pemerintah Johor juga terpaksa memindahkan pusat pentadbiran ke Johor Bahru. Akibat yang kedua pula ialah pengisytiharaan kedaulatan Pahang. Berikutan pengukuhan kuasa British di Johor dan Singapura dan pergolakan yang berlaku di Riau dan Lingga. Bendahara Tun Ali yang berada di Pahang mengambil kesempatan dengan cuba membebaskan Pahang dari kedaulatan Johor Riau. Pada tahun 1853 pula, Permufakatan Bendahara dan Pembesar mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang berdaulat dan bebas. Akibat yang ketiga pula ialah berakhirnya Kesultanan Johor Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga yang diperintah oleh Sultan Abdul Rahman diletakkan di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1911 pula, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda. Dan hal ini mengakibatkan wilayah Riau dan Lingga diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Razak Iman bin Rosman. Jadi saya akan jawab untuk soalan C. Bagaimana Inggeris meluaskan penguasaan cekaman di tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Yang pertama, Inggeris bebas meluaskan penguasaan pengaruhnya di semenanjung tanah Melayu tanpa gangguan daripada mana-mana pihak. Inggeris bebas meluaskan pengaruhnya di semenanjung tanah Melayu tanpa gangguan kuasa daripada mana-mana kuasa barat yang lain di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Dan akhirnya Singapura, Pulau Pinang dan Melaka terjadinya negeri-negeri selat pada tahun 1863. Dan untuk poin yang kedua, Inggeris menguasai laluan perdagangan. Perdagangan telah menjadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kerajaan Melaka. Daripada kedudukan Melaka yang menguasai semenanjung seluruh kawasan perdagangan di Selat Melaka, selain menjadi kawasan politik dan kedudukannya yang begitu strategik, ia telah menjadi kunci ekonomi yang terbesar. Para pedagang daripada seluruh pelosok dunia, iaitu masuk daripada China, Arab, Parsi, India dan Selat Melaka telah mengunjungi Melaka dan menjadikan Melaka sebagai tempat pusat dunia dalam bidang perdagangan, iaitu perniagaan dan pertukaran barang, iaitu sistem barter. Dengan ini Inggeris telah berjaya menguasai satu pusat perniagaan yang bebas, yang makmur di tengah-tengah kawasan yang dahulunya begitu lama dikuasai oleh Belanda. Dengan menguasai semenanjung tanah Melayu ini, iaitu Melaka sebagai pusat perniagaan, maka jalan timur barat akhirnya terbuka seluas-luasnya. Ini membolehkan Inggeris mendapat keuntungan yang besar selepas berjaya menguasai Melaka dan akhirnya bebas meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kasrina Nazifah binti Khairul Azhar. Nombor matrik saya 10DLS 21F 1037. Saya akan membentangkan beberapa kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 kepada masyarakat Malaysia. Terdapat beberapa kesan perjanjian antara Inggeris-Belanda 1824 kepada masyarakat Malaysia dari segi ekonomi, politik dan juga sosial. Pada pandangan saya, kesan positif yang terdapat daripada perjanjian antara Inggeris-Belanda 1824 kepada masyarakat Malaysia
ialah perkembangan dari segi ekonomi. Dalam ekonomi dunia yang sedang berkembang, permintaan terhadap barang ekspor sesebuah negara semakin bertambah dari semasa ke semasa. Ini akan menggalakkan pengeluar dan pelabur asing untuk memperbesarkan skala pengeluaran firmanya. Justeru, peluang pekerjaan yang lebih banyak akan dapat diwujudkan serta masalah pengangguran masyarakat Malaysia akan dapat dikurangkan. Selain itu, pada pandangan saya dari segi politik pula, sistem sosial telah dibangunkan. Rakyat juga telah memegang kukuh kepada kehidupan beragama. Islam pula telah menjadi anutan orang Melayu. Justeru, sistem pendidikan dan sistem sosial pelbagai bangsa turut dibangunkan. Di samping itu, sosioekonomi rakyat juga turut berkembang selari dengan sistem kesultanan yang dilatari konsep kerajaan kelautan. Implikasinya, rantau Nusantara didatangi pedagang dari segala pelosok dunia. Akhir sekali, pandangan saya dari segi sosial pula, pada era sebelum kemerdekaan, orang Melayu, orang Cina dan juga orang India mempunyai sistem pendidikan mereka yang tersendiri. Setiap bangsa tersebut mempunyai sekolah vernakular dan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar mereka. Kesimpulan yang dapat dibuat melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ialah perjanjian ini telah membawa keuntungan kepada kedua-dua belah pihak kerana pembahagian kawasan, wilayah dan perdagangan yang lebih jelas berlaku. Selain itu, perjanjian ini juga telah mengakibatkan perdagangan kedua-dua belah pihak semakin maju. Di samping itu, perjanjian ini juga dapat mengelakkan perebutan kawasan-kawasan seperti yang berlaku sebelumnya. Terdapat juga beberapa pengajaran daripada Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Pada pendapat saya dan juga rakan-rakan saya, peristiwa ini telah memberikan kesedaran kepada kami tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing. Peranan rakyat Malaysia dalam erti mempertahankan kedaulatan negara amatlah penting kerana ia akan membawa implikasi terhadap memperkasa soal ketaatan yang tak berbelah demi menjamin keselamatan terhadap negara. Itu sahaja penerangan kami daripada kumpulan 8 tentang Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.